ulama-ulama, orang-orang soleh yang hebat-hebat, agamawan yang hebat-hebat, Tuan Guru Haji Hassan bin Munas, atau lebih dikenali dengan Tok Janggut. Tonton tengoklah, panggilan pun Tok Janggut. Tak ada hormat langsung. Tak ada hormat langsung. Ini ulama, orang soleh, ulama dipanggil Tok Janggut. Semuanya adalah perjuangan yang atas dasar berkorban demi agama. Berkorban demi agama. Dia sebab bila orang tu dia berkorban demi agama, demi Allah dan Rasul, maka kejayaan yang diiringi dengan keberkatan akan bersama-sama dalam perjuangan siapa pun dia. Sementara lagi kita sekarang ni musim duk bercerita tentang perjuangan Mat Kilau. Ramai kawan-kawan kita ni yang menonton sudah, yang duk bercerita di sana sini tentang hebatnya perjuangan Mat Kilau, dan ramai yang tersentuh, ramai yang terkesan dengan filem yang ditayangkan itu, yang ada yang menitiskan air mata, ada yang sebab, ada yang rasa sedang seolah-olah disindir dengan skrip-skripnya yang sangat mendalam, mesejnya yang sangat membangkitkan jiwa masing-masing. Kita nak sebutkan sebenarnya dalam perjuangan orang-orang nenek moyang kita terdahulu, semuanya adalah perjuangan yang atas dasar berkorban demi agama. Berkorban demi agama. Dia sebab bila orang tu dia berkorban demi agama, demi Allah dan Rasul, maka kejayaan yang diiringi dengan keberkatan akan bersama-sama dalam perjuangan siapa pun dia. Sebab itu kalau kita tengok kalimah merdeka, merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kalau ejaan Jawi dia mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mardika, merdeka. Merdeka itu stand for mim, mengikut, ra, Rasul, dal, dan, ya, yakin, alif, Allah, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah makna kemerdekaan. Tak kiralah Mat Kilau ke ataupun pejuang-pejuang kita yang lain sekalipun, semuanya adalah atas dasar mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Sebab itu kejayaan yang diraih oleh pahlawan-pahlawan, yang diraih oleh nenek moyang kita dahulu, kita sampai hari ini dapat merasai semangat berkobarnya jiwa mereka untuk nak mencapai kemenangan kemerdekaan, kerana untuk nak mempertahankan amanah Allah di muka bumi. Bukan sekadar untuk nak mengusir penjajah semata-mata, tapi nak menegakkan kalimah La ilaha illallah di muka bumi Allah ini, atau membawa manusia daripada memperhambakan diri sesama makhluk kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejak daripada dulu lagi, pengorbanan orang-orang soleh, pengorbanan orang alim ini terkenal dalam sejarah. Tapi untuk pengetahuan semua, kita kadang-kadang sikit sebanyak telah pun diputar belit oleh penjajah, diputar belit dalam sejarah, yang mana banyak diketengahkan tokoh-tokoh yang kita pun sedia maklum. Akan tetapi di sebalik tabirnya yang sebenar-benarnya, para alim ulama lah yang tidak keterlaluan kalau saya sebutkan. Mereka inilah barisan hadapan yang menjadi peniup semangat, pembakar semangat juang masyarakat tempatan untuk bangkit dan membela tanah air, tanah tercinta, watan yang kita sayangi ini, amanah dari Allah ini. Dan sebab itu kalau kita tengok daripada dulu lagi, tak berapa dikenalkan sangat nama-nama hebat-hebat ini, bahawa para alim ulama ini sebagai barisan hadapan, agamawan ini sejak daripada dulu lagi mempertahankan tanah air kita daripada dirosakkan, daripada diratah-ratah oleh penjajah-penjajah. Sebab itu terkenal dalam sejarah ulama-ulama, orang-orang soleh yang hebat-hebat, agamawan yang hebat-hebat. Antaranya siapa? Kalau di Kelantan tahun 1915, iaitu Tuan Guru Haji Hassan bin Munas, atau lebih dikenali dengan Tok Janggut. Tonton tengoklah, panggilan pun Tok Janggut. Tak ada hormat langsung. Tak ada hormat langsung. Ini ulama, orang soleh, ulama dipanggil Tok Janggut.
Tuan-tuan, kita mana tok guru hari ni, mana ulama yang ada hari ni. Tuan-tuan berani pergi jumpa dia. Panggil dia apa ni, tok lebay, apa tok lebay. Macam tak ada hormat kan? Macam tak ada hormat. Inilah dia. Diperlakukan dalam sejarah, dipanggil dengan nama-nama yang tidak ada penghormatan langsung. Syekh Tuan Guru Haji Hassan bin Munas. Masya Allah, Tuan Guru, ulama ni. Sebab itu perjuangan beliau ini adalah perjuangan yang hebat, namun dicop sebagai pengkhianat, pembelot, penderhaka. Begitulah juga tuan-tuan mungkin pernah dengar kalau di Terengganu tahun 1928 Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong pun sama juga menerima nasib yang sama, iaitu seorang pejuang yang hebat, ulama, agamawan, tapi dicop sebagai penderhaka. Dan mereka ini tidak didendangkan, dipanggil apa, unsung hero, hero yang tidak didendangkan. Padahal mereka inilah yang telah banyak membangkitkan semangat untuk bangun dan mempertahankan tanah air tercinta. Dan kalau nak diikutkan, ulama-ulama di tanah air kita sejak daripada dulu lagi menerima simbahan semangat untuk mempertahankan tanah air tercinta kita ini juga daripada lantunan semangat daripada ulama-ulama di seluruh dunia, termasuklah daripada Indonesia, daripada Mesir, Libya, Algeria, Iraq, Sudan, Nigeria, yang mana sikit sebanyak perjuangan ulama-ulama di negara-negara yang sebahagiannya saya sebut tadi ini, agama Islamlah yang telah menyuntik semangat mereka. Kerana dia bukan sekadar semata-mata nak pertahankan tanah air, tapi menganggap bahawa tanah air, tanah tumpah darah airku ini adalah amanah dari Allah. Amanah dari Allah. Dan agar Islam tidak dikoyak-koyak, dicari-carikan oleh penjajah yang jahat. Itu saja sejak daripada dulu lagi. Sebab itu kita terkenal dalam sejarah juga, termasuklah Syekh Abdul Qadir Al-Jazair di Algeria, pun ulama hebat. Termasuklah juga Syekh Omar Mukhtar di Libya, atau lebih dikenali sebagai Lion of the Desert. Saya ingat dulu ada filem dia, Lion of the Desert. Oh, memang daripada awal tayangan filem tu sampai ke hujung, saya ingat memang setiap babak-babaknya itu membangkit semangat kita lah, bahawa ulama ini senantiasa arah perjuangan mereka adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lagi siapa lagi? Kita ada Syekh Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna di Mesir, yang begitu banyak sekali bibit-bibit perjalanan ataupun babak perjalanan perjuangan kehidupan beliau yang sangat menginspirasikan ramai ulama-ulama lain di seluruh dunia. Termasuklah juga siapa lagi di Palestin ada, dan ini kalau cerita kalau di di Nusantara kita, termasuklah Syekh Mas'ud Al-Banjari, kemudian kita ada lagi Syekh Daud Al-Fatani daripada Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada Palembang. Mereka ini bertanggungjawab, atau mereka ini memperjuangkan untuk mempertahankan Kedah daripada serangan Siam pada tahun 1832. Ini merupakan perjuangan yang didokong, yang diperjuangkan, yang menjadi barisan hadapannya para alim ulama, orang-orang soleh yang hebat-hebat ni semua. Amalan mereka berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita banyak bercakap tentang Mak Kilau yang merupakan anak jati kelahiran orang Pahang, Jerantut. Banyak perjuangan, kisah-kisah beliau dan sahabat-sahabat dan juga rakan-rakannya yang lain untuk berhadapan dengan penjajah. Yang penjajah ni macam-macam rupa. Dia cuba menghasut itu, menghasut ini, cuba nak macam-macam. Tapi bertitik tolak dengan apa? Kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang menjadi pembakar semangat untuk terus dan berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Mungkin ada beberapa orang yang tertanya-tanya lah, kita ni duk sibuk cerita pasal mempertahankan tanah air, duk sibuk bercakap tentang apa orang panggil sayangkan tanah air. Kita ni kenapa nak kena sibuk sayangkan tanah air sangat? Pasal kita kan tanah air sebenar kita akan menuju ke akhirat. Yang sibuk sangat dunia ni pasal apa? Nak cerita pasal
tak kira lah Mat Kilau ke mana-mana pejuang-pejuang yang lain kan yang sibuk sangat cerita ni pasal apa, memang apa ni nak dunia sangat ke apa. Kita kan bukan diajar, kita kan diajar untuk ke akhirat. Siapa berpahaman macam tu salah. Kita nak bagi tahu dalam Islam kita diajar supaya mencintai tanah air kita, bukan kerana soal keduniaan, tapi kerana tanah air kita ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kata tidak ada istilah cinta pada tanah air dalam Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sayang dan cinta terhadap tanah kelahiran Nabi, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Pernah diceritakan bahawa Nabi SAW ketika mana Nabi dititahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah menuju ke Madinah, Nabi beberapa kali toleh ke belakang, toleh menghadap ke Mekah. Toleh menghadap ke Mekah maknanya apa? Hati dia ada sayu. Orang kita sekarang kata apa? Ada sentimental value ke apa? Dia ada rasa sebab, rasa sayang. Walaupun Mekah ini apa ni pada ketika itu kafir Quraisy menentang Nabi, macam-macam bentuk penentangan yang diterima oleh Nabi. Tapi sikit sebanyak Mekah, tanah tumpah darah airku lah kalau kita punya bahasa. Sampaikan Nabi menyebut, wallahi innaka la ahabbul baqa'i ila Allah walaula innani akhrajtu minka ma kharajtu. Kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya aku sayang kepadamu, aku sayang pada engkau Mekah, aku sayang pada engkau Mekah. Tengok, aku sayang pada engkau. Namun kalau bukan kerana titah perintah daripada Allah agar aku keluar daripada Mekah, aku takkan keluar. Tengok, Nabi sayangkan tanah air, sayang tanah air kita, amanah daripada Allah. Lagi, bukan setakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, baginda Nabi Ibrahim juga menunjukkan kita satu tauladan contoh yang bagus. Apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Nampak? Nabi Ibrahim sendiri berdoa untuk tanah airnya. Supaya apa? Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkan aku dan anak-anakku daripada perbuatan syirik menyembah berhala. Nampak? Doakan tanah air. Tuan-tuan pernah tak doakan tanah air? Doakan negeri kita, doakan negara kita. Tu. Jadi dia bukan satu benda yang asing dan pelik dalam agama, mendoakan tanah air. Tu yang kedua. Yang ketiganya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita, di mana tempat kita berada, kita doakan kesejahteraan tempat tersebut. Doa pada Allah Ta'ala. Sama macam baginda Nabi, ketika Nabi sampai saja ke Madinah, Nabi berdoa, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah au asyidda. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada bumi Mekah atau lebih lagi. Tadi Nabi kata Nabi sayang sangat kat Mekah. Ya, Nabi sayang Mekah sebab tempat kelahiran Nabi, keluarga Nabi pun di situ. Akan tetapi bila sampai di Madinah, Nabi sayang juga di Madinah. Contohlah, ni contoh yang paling simple lah. Saya orang Kedah. Saya orang Kedah dan sekarang saya menetap di Selangor. Adakah bermakna saya hanya doa untuk Kedah saja? Tak. Sekarang saya berada di Selangor, saya doakan negeri tempat di mana saya berada. Tanpa lupalah tempat negeri kelahiran kita pun sama. Sayang Kedah, sayang Selangor. Di mana kita berada? Orang Melayu kata apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hormat tempat di mana kita berada. Jangan duk buat sombong, duk buat belagak perangai kita, duk bawa perangai tak elok kan, bagi negeri orang. Hormat di mana kita berada.